Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sambung dalam perbahasan kitab Khawasu Asma'ullahil Husna, iaitu keistimewaan nama-nama Allah yang Maha Baik untuk perubatan dan untuk menunaikan hajat. Dan kita sambung pada nama Allah yang keempat, iaitu Al-Malik. Maka di sini dikatakan ataupun ditulis oleh penulis Al-Habib Sa'ad Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Moga kita mendapat manfaat daripada kitab penulisan beliau ini, iaitu khasiyatuhu safa'ul qalb. Al-Malik, dia punya keistimewaannya seperti mana yang dikatakan oleh para ulama, dia adalah, iaitu khasiat dia safa'ul qalb, mampu untuk menyucikan hati. Wa husulul ghina wal imarah wan nahwihima, dan mampu juga untuk menghasilkan ataupun untuk memberikan kekayaan dan pengimarahan, ataupun memberikan kekayaan dan kemakmuran ataupun yang seumpama dengannya kepada mereka yang banyak mengamalkan, banyak menyebut nama Allah Al-Malik ini. Faman wadhaba alaihi, sesiapa yang mengamalkannya, yang selalu menyebutnya pada waktu zawal, pada waktu yang kita katakan pada waktu tergelincirnya matahari, ataupun pada waktu zuhur, kulla yaumin mi'ata marrah, pada setiap hari 100 kali, safa qalbah, akan sucilah hatinya, wazala qadrah, dan akan hilanglah kegelisahan ataupun kekotoran ataupun sesuatu penyakit dalam hati dia. Wa man qara'a ba'dal fajr, sesiapa yang membaca zikir Al-Malik ini setelah waktu fajar sebanyak 121 kali, aghnahu Allah min fadlih, Allah akan mengurniakan kekayaan kepadanya, Allah akan mengkayakannya daripada kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala. Imma bi asbabin atau bi abwabin, sama ada dengan sebab-sebab yang telah Allah tetapkan atas usahanya, ataupun dengan pintu-pintunya, dengan pintu-pintu kerahmatan dan kelebihannya. Au bima yaftahu lahu min qablihi, ataupun terhadap apa yang telah dibukakan baginya, terhadap apa yang telah ditentukan sebelum ini. Dan juga diriwayatkan di dalam kitab Al-Arba'in Al-Idrisiyah. Dalam kitab Al-Arba'in Al-Idrisiyah mengatakan, iaitu dengan zikir ya tam fala tasiful alsan kullu jalalin mulkihi wa izzihi. Zikirnya ya tam fala tasiful alsan kullu jalalin mulkihi wa izzihi. Kul ya tam fala tasiful alsan kullu jalalin mulkihi wa izzihi, iaitu mereka yang membaca zikir ini, zikir ya tam fala tasiful alsan kullu jalalin mulkihi wa izzihi, man qara'a kullu yawmin 25 marrah, sesiapa yang membaca zikir ini sebanyak 25 kali selama 12 yauman, selama 12 hari, ala safa'i batin, dalam hati, iaitu dia membaca dengan hati yang suci, dengan hati yang kosong. Wassalamatu minasyukuk, dan juga hatinya sejahtera daripada keraguan dan was-was terhadap nikmat-nikmat Allah, terhadap zikir ini. Atathul a'mal, akan datanglah kepadanya kerja-kerja, iaitu yang menghasilkan baginya rezeki. Wa tarqa fil manasib, dan juga diangkat kedudukannya, mendapat satu kedudukan yang mulia. Wasalih amrih, dan juga akan diperbaguskan keadaannya. Wa man qara'ahu kulla yawmin 99 marrah, barang siapa yang membacanya setiap hari 99 kali, ruziqa ilman wa ma'rifah, akan dikurniakan ilmu dan ma'rifah. Ini pendapat para ulama terhadap makna ataupun terhadap keistimewaan bagi nama Allah Al-Malik. Maka semuanya ini adalah daripada ilham para malaikat dan juga ilham daripada Allah untuk mereka yang mengamalkannya. Dan para ulama sudah mengamalkan dan mereka telah mendapat khasiatnya dan faedahnya. Nama Allah yang kelima adalah Al-Quddus. Apa keistimewaannya? An yaktuba subuhun quddus rabbul malaikati war ruh ala khubzin, iaitu hendaklah dia menulis zikir ini,
subuhun qudusun rabbul malaikati warruh ala khubzin, di atas roti ataupun di atas makanannya. Bila dia akan tulis, kalau di sini ditulis roti. Roti ini adalah makanan ruji bagi orang Arab. Makna makanan harian, makanan yang selalu mereka makan. Maka kita hari ini makanan ruji kita adalah beras ataupun nasi. Maka kita tulis ataupun kita tulis keadaannya ataupun tulis zikir ini subuhun quddus rabbul malaikati warruh, iaitu dengan tulisan yang maknanya mungkin tulisan yang kita katakan syaklun sahaja, gambaran sahaja. Bila ditulisnya itu selepas solat Jumaat. Faman akalahu, sesiapa yang makannya, makanan yang ditulis padanya itu kesan daripada perkataan subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Faman akalahu, sesiapa yang memakannya, yaftahullahu lahu fil ibadah, Allah akan memberikan futuh kepadanya dalam beribadah. Wa yusallim minal afat, dan juga diselamatkannya daripada perkara-perkara yang afat, perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang menghapuskan. Wa dzalika ba'da dzikru adada ma waqa'a alaihi, iaitu dengan kita menyebut zikir mengikut bilangan yang ada pada sebutan ini. Perkataan subuhun quddus rabbul malaikati warruh mengikut bilangan adil jumal, mengikut bilangan yang ada ditetapkan oleh para ulama, iaitu satu huruf dia ada berapa bentuk bilangan dia. Yang ini ada diperbahaskan oleh para ulama. Antaranya kalau kita lihat dalam kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam pada bait-bait yang terakhir sekali dalam Aqidatul Awam ada ditulis bi'adil jumal. Bi'adil jumal, maknanya mengikut bilangan-bilangan ayat itu, maka akan tahu tarikh bila dibuatnya syair Aqidatul Awam. Maka di sini perkataan subuhun quddus rabbul malaikati warruh, berapa bilangan dia? Bilangan yang ada ditentukan bagi setiap huruf. Yang tu. Maknanya kita tulis ataupun kita sebut subuhun quddus rabbul malaikati warruh mengikut bilangan dia. Nanti kita akan tengok berapa banyak bilangan dia dalam perkataan subuhun quddus rabbul malaikati warruh ini. Kemudian beliau mengatakan lagi, kemudian penulis mengatakan lagi, wa fil arba'in al-idrisiyah, juga dalam kitab al-arba'in adrisiyah zikirnya ada disebut ya quddus ataupun ya quddus at-tahir min kulli afatin fala syai'in yu'adiluhu min khalqih, fala syai'un yu'adiluhu min khalqih. Saya ulang sekali lagi zikirnya, ya quddus at-tahir min kulli afatin fala syai'un yu'adiluhu min khalqih. Saya ulang sekali lagi, ya quddus at-tahir min kulli afatin fala syai'un yu'adiluhu min khalqih. Itu zikirnya. Dan juga dikatakan oleh Saharwardi, man qara'ahu, sesiapa yang membaca zikir ini tadi, zikir ini setiap hari 1000 kali, ketika mana dalam keadaan khalwah, iaitu dia baca dalam keadaan dia bersendiri selama 40 hari, arba'ina yauman, in jama'a syamlah, akan dikumpulkanlah keadaan dirinya bima yuridu, terhadap apa yang diinginkan. Akan dikumpulkan terhadap apa yang diinginkan, maknanya akan dia dapati terhadap apa yang diinginkan. Wa zaharat lahu quwwah, dia akan terzahir baginya kekuatan pengaruh fil alam, kekuatan pengaruh ta'thir fil alam, iaitu mereka yang membaca ya quddus at-tahir min kulli afatin fala syai'an yu'adiluhu min khalqih. Dia baca 1000 kali selama 40 hari. Wa khasiyatuhu, juga dan khasiatnya juga adalah man qara'ahu, sesiapa yang membacanya kulla yaumin, setiap hari, ketika gelincirnya matahari pada waktu zuhur 100 kali, mi'ata marrah, kana qalbahu safiyan, maka hatinya itu akan menjadi suci, hatinya akan jadi bersih. Wa alfan minhu akhiral lail, dan juga dia membaca zikir ini sebanyak 1000 kali ketika akhir malam. Apa khasiatnya? Tuzilul bala, akan hilanglah ujian bala terhadap dirinya dan juga hatinya. Maka ini adalah amalan para ulama. Maka mereka sudah mengamalkannya
dan mereka telah berjaya di sisi Allah, maka kita juga mohon kepada Allah agar dikurniakan kenikmatan ini, agar dikurniakan manfaat ini terhadap apa yang kita zikirkan di atas ini, insya-Allah. Maka segala manfaat, segala kebaikan dan segala faedah yang telah ditetapkan ataupun yang telah diamalkan oleh para ulama ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang akan memberikan kebaikannya. Maka kita pohon kepada Allah seperti mana yang para ulama telah dapat, maka kita harapkan juga kebaikan ini akan dikurniakan juga kepada kita. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.